Saya Mas Diana binti Maskuri, nombor matrik 252231. Saya akan membentangkan tentang pengenalan Ar-Rahnu dan juga latar belakang produk. Pengenalan pada Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ni bermaksud pajak gadai ataupun secara istilahnya merujuk kepada satu barang yang berharga, di mana barang berharga itu dihadkan ataupun ada sandaran yang terikat dengan hutang ataupun pembiayaan bercaga yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dijelaskan. Seterusnya berkenaan dengan latar belakang produk. Produk Ar-Rahnu ini tercetus daripada hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada menyatakan bahawasanya Nabi SAW menggadaikan rahnu, diran, iaitu baju besi, kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syahmi atas pinjamannya sebanyak 30 syah gandum untuk keluarganya. Dan ada lagi satu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang dihutang. Sebagai tanggungannya atas hutangnya itu, Nabi SAW menyerahkan baju besinya. Jadi dengan merujuk kepada hadis ini, di mana senario pada masa kini dalam pinjaman mikrokredit terdapat banyak perkhidmatan yang tidak selaras dengan undang-undang dan bercanggah dengan akhlak serta memenuhi jualan penawaran perkhidmatan kewangan kepada masyarakat dan kelompok berpendapatan rendah. Di atas kesedaran itu, sistem pajak gadai Islam Ar-Rahnu ditubuhkan atas dasar fardu kifayah dan bukan atas dasar keuntungan semata-mata. Sistem yang dinamakan skim pajak gadai Islam Ar-Rahnu ini sebenarnya dilahirkan sehubungan dengan Akta 81, Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 di bawah Seksyen 46. Ia juga merupakan rentetan daripada pelaksanaan syariah dalam sistem perbankan pada awal 1983. Ianya telah dilaksanakan buat pertama kalinya oleh Majlis Agama Islam Terengganu pada 23 Januari 1993 dan Ar-Rahnu sebelum ini dikenali sebagai Muassasah Gadaian Islam Terengganu. Jadi memandangkan skim ini berdaya maju dan memenuhi kehendak itu keperluan masyarakat dan juga hukum syariah, beberapa badan pergerakan, koperasi dan kerajaan negeri telah mencaburkan diri. Jadi Kerajaan Perlis sebagai contoh telah menubuhkan pajak gadai Islam pada tahun 1997. Antara badan pergerakan koperasi yang terawal dalam pelaksanaan skim ini ialah Koperasi Pengguna Pahang Berhad, Koperasi Gabungan Pekebun Kecil Perak Berhad dan Koperasi Pegawai Kerajaan Negeri Kedah dan badan-badan berkanun Terengganu, Kokanem. Jadi pajak gadai Islam Ar-Rahnu ini memberi pilihan kepada masyarakat Islam dan anggota-anggota koperasi untuk mengatasi masalah kewangan. Dengan ini mereka yang memerlukan pinjaman segera tidak lagi dibelenggu dengan sistem pajak gadai yang sedia ada ataupun yang konvensional yang lebih bersifat menekan dan menindas seperti mana adanya bunga yang perlu dibayar pada sekian-sekian waktu. Selain daripada itu, kemudahan ini selaras dengan dasar dan prinsip perjalanan sistem berkoperasi, tolong-menolong dan bantu-membantu antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Azura Diana binti Hanafi dan nombor matrik saya 266529. Pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam Ar-Rahnu. Yang pertama adalah Qardul Hasan, iaitu pinjaman kebajikan, di mana pemberi pembiayaan akan memberikan pembiayaan kebajikan tanpa faedah kepada penerima yang menggadaikan barang-barangnya. Pemberi pembiayaan tidak dibenarkan mengeluarkan jumlah tambahan daripada penerima, di mana beliau hanya perlu membayar jumlah yang dipinjamkan. Yang kedua, Al-Wadi'ah Yad Damanah, iaitu simpanan dengan
jaminan. Pemberi pinjaman menerima hak penjagaan barang berharga, berjanji untuk menyimpannya di tempat yang selamat dan mengembalikannya kepada peminjam pada akhir tempoh kontrak. Seterusnya, konsep al-ujrah iaitu bayaran dan upah simpan. Konsep ini berlaku apabila barangan gadaian yang disimpan oleh pemiutang. Pemiutang tersebut akan mengenakan fee atau yuran yang berpatutan bagi perkhidmatan yang diberikan dalam menyimpan barang berharga yang digadaikan supaya dalam keadaan yang selamat dan baik. Dan yang terakhir sekali, ar-rahnu atau pajak gadai. Berdasarkan perjanjian, pelanggan meletakkan kepercayaan kepada pemiutang untuk menjaga barang yang bernilai tersebut dalam tempoh masa pinjaman dibuat. Sekiranya pinjaman tersebut gagal dibayar, barang yang bernilai tersebut boleh dicairkan bagi mendapatkan kembali jumlah hutang yang masih berbaki. Seterusnya, bagaimana produk ar-rahnu penting kepada masyarakat. Yang pertama, ar-rahnu yang sesuai untuk membantu mereka yang dalam kesusahan untuk memberikan wang tunai segera kepada mereka. Yang kedua, sumber modal bagi peniaga kecil, sederhana serta syarikat yang baru bermula. Yang ketiga, sebagai produk keuangan sosial Islam di mana ianya dapat mengurangkan kadar kemiskinan, memelihara kehidupan dan maruah. Yang terakhir sekali, menyediakan kemudahan mikrokredit yang mudah, cepat dan boleh dipercayai kepada rakyat, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Assalamualaikum, nama saya Nurul Yana binti Samsobari, nombor matrik 255675. Untuk penerangan bahagian saya adalah ciri-ciri dan kelebihan ar-rahnu berbanding pajak gadai konvensional. Sebelum saya terang lebih mendalam dan mudah difahami tentang ciri-ciri dan kelebihan ar-rahnu, saya menerangkan sedikit konsep yang digunakan oleh ar-rahnu. Ar-rahnu menggabungkan dua konsep syariah yang utama iaitu ar-rahnu dan al-wadiyah yad damanah. Apa itu ar-rahnu dan apa itu wadiyah yad amanah? Ar-rahnu adalah merujuk kepada mekanisme di mana suatu barang berharga dijadikan sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Manakala al-wadiyah yad damanah merujuk kepada simpanan barang berharga dengan jaminan setiap simpanan akan dikenakan upah simpanan. Baiklah, sekarang kita akan pergi lebih mendalam dan lebih mudah difahami ciri-ciri dan kelebihan yang ada di ar-rahnu berbanding pajak gadai konvensional ini. Yang pertama, ar-rahnu tidak akan mengenakan kaedah faedah iaitu unsur riba. Perbezaan utama antara ar-rahnu dan pajak gadai konvensional adalah pada perjanjian pinjaman yang dikaitkan dengan sesuatu ganjaran dan bukan pada gadaian itu sendiri. Dalam perjanjian ar-rahnu, pinjaman yang diberikan tidak dikenakan faedah iaitu interest di mana riba diharamkan oleh Islam berbanding pajak gadai konvensional yang menjadikan faedah sebagai sumber hasil kepada pemberi pinjaman dan ianya diharamkan oleh Islam. Yang kedua, nilai gadaian tidak merosot. Nilai gadaian bagi barang yang ingin ditebus semula tidak merosot dan tidak berubah serta tidak berlaku penyelewangan. Tidak berlaku sebarang masalah di mana barang kemas seperti rantai emas apabila ditebus didapati kurang berat atau pendek sedikit daripada sebelum digadai. Seterusnya, wang lebihan gadaian akan dipulangkan. Sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian. Manakala pemberian gadaian akan diberitahu atau dimaklumkan tentang barang gadaian yang terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan tersebut akan dikembalikan. Ini berlaku kerana nilai pinjaman adalah jauh lebih rendah daripada nilai barang yang digadai. Seterusnya, yang keempat, barang kemas yang disimpan lebih selamat. Semua barang kemas yang disimpan dalam skim tersebut adalah selamat, di mana penerima gadaian akan menjamin pemeliharaan dan bertanggungjawab ke atas barang kemas yang diberi oleh pemberi gadaian. Dengan ini, pemberi gadaian tidak perlu risau dengan masalah pemeliharaan dan penjagaan barang kemas mereka sepanjang berada di
pihak penerima gadaian, iaitu Arahnu. Yang kelima adalah cas perkhidmatan yang rendah. Arahnu menawarkan cas perkhidmatan yang rendah. Semua pengurusan di Arahnu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional. Pajak gadai konvensional pula menawarkan cas perkhidmatan yang tinggi dan ada juga sebilangan pemegang atau takir pajak gadai konvensional yang menerima atau meminta wang pendahuluan daripada penggadai walaupun akta melarang kegiatan tersebut. Seterusnya, tiada unsur penipuan semasa membuat timbangan. Pemberi gadaian juga tidak perlu risau dengan penipuan-penipuan yang sering berlaku semasa timbangan dibuat. Ini kerana dalam Arahnu tidak akan berlaku sebarang unsur penipuan semasa timbangan dibuat dan nilai timbangan yang jelas akan ditunjukkan kepada pemberi gadaian. Seterusnya ialah tempoh membayar balik yang munasabah. Arahnu juga merupakan sebuah pajak gadai Islam yang bertolak ansur dengan pelanggannya berkaitan dengan tempoh membayar balik wang pinjaman yang dipinjam. Tempoh membayar balik yang dikenakan adalah munasabah dan boleh diterima pakai oleh semua pihak, tidak seperti setengah pajak gadai konvensional yang kadang-kala meminta wang tambahan daripada pembeli gadaian sekiranya pemberi gadaian ingin melanjutkan tempoh pembayaran balik pinjaman mereka. Seterusnya, pemberian notis kepada penggadai tentang upacara lelungan. Pihak penerima gadaian akan memberi notis terlebih dahulu kepada pihak penggadai sekiranya barang gadaian mereka hendak dilelungkan dalam tempoh masa membayar balik untuk mereka telah dihabiskan. Dengan ini, pihak memberi gadaian akan mengetahui bahawa tempoh masa mereka membayar balik yang diperuntukkan untuk mereka telah habis dan barang gadaian mereka akan dilelungkan. Akhir sekali, memberi nilai gadaian yang sepatutnya. Perkara ini sering berlaku dalam pajak gadai konvensional. Ia berlaku kerana akta pemegang pajak gadai tidak menetapkan nilai tara atau kriteria untuk menilai gadaian berkenaan. Dalam Arahnu, penerima gadaian akan memberi nilai gadaian yang sepatutnya dengan barang gadaian yang digadai oleh penggadai. Itu sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Prani, anak perempuan HR, nombor matrik 266295. Hari ini saya akan membentangkan tentang cara permohonan atau syarat permohonan Arahnu. Pertama, pemohon perlulah merupakan warga negara Malaysia atau berstatus sebagai penduduk tetap di Malaysia. Kedua, pemohon perlulah berumur 18 tahun ke atas. Ketiga, pemohon tidak diisytiharkan sebagai muflis atau dikenali sebagai bankrupt. Yang keempat, pemohon boleh mengisi borang permohonan di bank Islam yang terdekat, mana-mana cawangan yang terdekat dengan rumah pemohon. Dan last sekali, kena setarkan IC atau dikenali sebagai kad pengenalan dan juga barangan kemas yang akan dipajak gadainya. Seterusnya ialah cagaran emas yang diterima oleh pihak bank. Pertama, barangan kemas yang tanpa batu, iaitu standard untuk bagi 750, 835, 875, 916, 950 dan 999. Dan satu lagi, semua jenis emas seperti macam gold bar, macam tu, yang diterima macam standard juga 916, 950 dan 99 daripada penjual lah, yang tidak di backlist oleh Bank Negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kesuma binti Bashir Johan, matrik number 266374. Okey, untuk pembentangan yang seterusnya, saya akan membentangkan mengenai
modus operandi yang digunakan dalam proses gadaian Arahnu. Untuk modus operandi ini, saya melakukan temu ramah bersama pegawai penaksir dari Bank Islam, dari Arahnu Bank Islam. Okey, untuk proses yang pertama, kita akan proses gadaian barang emas. Okey, pertama kali, penggadai yakni Arahin akan datang ke Bank Islam Arahnu bersama-sama kad pengenalan dan marhun yang ingin digadaikan. Seterusnya, beliau akan menunggu giliran sehingga nombor beliau dipanggil. Seterusnya, Arahin tersebut akan bertemu dengan pegawai penaksir di kaunter. Pegawai penaksir tersebut akan meminta kad pengenalan untuk melakukan semakan dan meminta untuk melihat marhun yang ingin digadaikan. Pegawai penaksir tersebut akan membuat semakan dalam sistem jika Arahin ini telah mempunyai rekod sebelum ini. Jika tiada rekod, pegawai penaksir akan meminta Arahin tersebut untuk mengisi borang mengenai data peribadi untuk tujuan rekod peribadi pelanggan. Setelah rekod data peribadi dibuat, pegawai penaksir akan mengambil marhun yang ingin digadaikan untuk dinilai grade emas dan ditimbang beratnya. Setelah berat ditimbang dan grade emas ditentukan, melalui beberapa prosedur, pegawai penaksir tersebut akan melakukan pengiraan berapa jumlah wang yang akan diberikan kepada Arahin. Nilai kadar semasa emas adalah mengikut kadar harian pasaran. Setelah kiraan dibuat mengikut kadar harian semasa, pegawai penaksir tersebut akan memaklumkan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada Arahin. Dalam proses ini, kebiasaannya pihak bank ataupun yakni Arahnu akan memberikan nilai pinjaman yang paling minima kepada Arahin. Di sini Arahin akan melakukan tawar-menawar bersama pegawai untuk mendapatkan nilai yang paling maksimal untuk membuat pinjaman atas nilai gadaian marhun. Seterusnya, setelah Arahin bersetuju dengan nilai yang ditawarkan oleh pegawai penaksir, satu surat perjanjian akan dikeluarkan. Surat perjanjian ini dikenali sebagai surat akuan gadaian. Surat akuan gadaian ini akan diserahkan kepada Arahin dan Arahin perlulah menyemak data-data yang terdapat dalam surat akuan gadaian tersebut. Dalam surat akuan gadaian tersebut terdapat data peribadi Arahin, nilai pinjaman yang diberikan oleh pihak Arahnu, jenis marhun yang digadaikan, jenis emas marhun tersebut dan berat marhun. Selain itu terdapat juga tempoh simpanan yang ditetapkan oleh Arahnu dan juga cash yang dikenakan terhadap upah simpan marhum tersebut. Setelah Arahin menandatangani surat akuan gadaian tersebut, satu salinan surat akuan gadaian akan diberikan kepada Arahin untuk simpanan. Sama-sama ini, pegawai penaksir akan menyerahkan jumlah wang kepada Arahin. Itu adalah proses untuk melakukan gadaian.
Okey, untuk proses yang seterusnya, proses kedua iaitu proses untuk menebus semula barang gadaian, yakni marhun. Okey, Ar-Rahin akan hadir ke Bank Islam Ar-Rahnu, iaitu tempat yang merupakan gadaian marhun. Beliau akan membawa bersama kad pengenalan diri dan surat akuan gadaian. Setelah tiba di Bank Islam Ar-Rahnu, beliau akan menunggu sehingga angka giliran dipanggil. Setelah angka giliran dipanggil, Ar-Rahin akan bertemu dengan pegawai penaksir dan menyerahkan surat akuan gadaian dan menyatakan hasrat untuk menebus semula marhun yang telah digadaikan. Pegawai penaksir akan mengambil surat akuan gadaian dan membuat semakan di dalam sistem. Setelah semakan dibuat, pegawai penaksir akan mengira jumlah yang perlu dibayar oleh Ar-Rahin. Dalam jumlah ini termasuklah jumlah pinjaman yang telah diberikan beserta upah simpanan marhun. Seterusnya, Ar-Rahin akan membuat bayaran penuh kepada pegawai penaksir mengikut jumlah yang telah dinyatakan. Setelah pegawai penaksir menerima bayaran dan memastikan jumlah wang yang diterima adalah mencukupi, pegawai akan mengeluarkan satu surat yang menandakan marhun tersebut akan ditebus oleh Ar-Rahin. Setelah surat dikeluarkan, Ar-Rahin akan membuat semakan terhadap barang marhun yang ditebus, jenis marhun, berat beserta jumlah yang perlu dibayar. Ar-Rahin perlulah memastikan bahawasanya jumlah yang dibayar adalah serupa dalam surat tebus marhun. Setelah itu, pegawai penaksir akan mengambil marhun yang disimpan di dalam peti simpanan dan menyerahkan kepada Ar-Rahin. Setelah menerima marhun, Ar-Rahin akan membuat semakan terhadap marhun yang diterima. Membuat semakan seperti jika ada berlaku kerosakan, adakah marhun yang diberikan tersebut adalah marhun yang sama yang beliau telah gadaikan. Setelah Ar-Rahin memastikan bahawa tiada kerosakan dan memastikan marhun yang tersebut adalah serupa, pegawai penaksir akan meminta Ar-Rahin menandatangani surat penebusan dan setelah itu berlaku akad antara Ar-Rahin dengan pegawai penaksir. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Di sini saya sertakan juga carta aliran proses gadaian. Di dalam carta aliran ini dapat dilihatlah susunan bagaimana proses gadaian itu berlaku. Saya juga menyediakan carta aliran bagaimana proses penebusan barang gadaian itu berlaku. Dalam carta proses penebusan gadaian, kita dapat lihat bagaimana aktiviti proses penebusan barang gadaian itu berlaku. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.